Hadis keutamaan bersedekah. Adik-adik ada tak kawan yang suka sangat minta pinjam barang? Pinjam pensel, pemadam, kertas dan macam-macam lagi. Kadang-kadang adik-adik mesti rasa stres kan? Tapi jangan risau. Tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima. Sebenarnya adik-adik, perkara ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah Hakim bin Hazam berjumpa dengan baginda. Lalu dia meminta sesuatu daripada baginda Nabi SAW. Baginda pun memberi apa yang diminta oleh Hakim. Kemudiannya, Hakim meminta lagi daripada Rasulullah, dan baginda masih memberi apa yang dimintanya lagi. Setelah itu, Hakim meminta lagi buat kali ketiga daripada Rasulullah. Dan buat kali ketiga pun, baginda beri apa yang diminta oleh Hakim sambil bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu adalah baik. Sesiapa yang mengambilnya dengan kerendahan hati, maka dia akan diberkati. Sesiapa yang mengambilnya dengan tamak, maka dia tidak akan mendapat berkat, kerana dia seperti orang yang makan tetapi tidak kenal erti kenyang. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hakim kemudiannya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan mengurangkan harta meminta-minta lagi kepada seseorang pun selepas engkau sehingga aku mati." Kisah ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW berkata ketika baginda berada di atas mimbar menyebut mengenai sedekah dan menjauhkan diri daripada meminta-minta dengan sabdanya, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ialah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya, Steffi Elvina dari bahagian Corporate Relations and Communication. Untuk berita SEDC, hari ini edisi Jumaat 2 Ogos 2013. Mula-mula disampaikan berita utama. Lawatan sambil belajar, amalan persekitaran berkualiti 5S, benchmarking telah diadakan kemarin. Program latihan dalaman SEDC 2013, kursus pengurusan majlis untuk pegawai protokol, pegawai pengiring dan penyambut tetamu telah diadakan selama 2 hari di Hotel Grand Margarita. Majlis berbuka puasa bersama Yang Amat Berhormat Pehensri Ketua Menteri Sarawak dan Peryatim telah diadakan dengan jayanya pada hari Rabu 31 Julai 2013. Berita selanjutnya. Lawatan sambil belajar, amalan persekitaran berkualiti 5S, benchmarking telah diadakan di Menara SEDC pada jam 2.30 petang kemarin. Lawatan daripada Unit Perhubungan Awam dan Hal Ehwal Korporat Jabatan Ketua Menteri Sarawak ini adalah mengenai amalan persekitaran berkualiti 5S. Seramai 10 orang peserta yang terdiri daripada ahli kumpulan 5S daripada Jabatan Ketua Menteri telah dibawa untuk melawat ke beberapa kawasan kerja di SEDC. Program latihan dalaman SEDC 2013, kursus pengurusan majlis untuk pegawai protokol,
Pegawai pengiring dan penyambut tetamu telah diadakan selama 2 hari, di mana hari pertama bermula semalam dan hari ini merupakan hari terakhir untuk kursus ini. Seramai 34 pegawai SEDC telah menyertai program latihan ini dan fasilitator untuk program ini adalah Tuan Haji Mokhtar bin Muhammad Tohar. Majlis berbuka puasa bersama Yang Amat Berhormat Pehin Sri Haji Abdul Talib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak dan Peryatim telah diadakan dengan jayanya pada 31 Julai 2013 jam 6 petang di Dewan Asajaya Hotel Grand Margarita. Dalam majlis tersebut, Yang Amat Berhormat Pehin Sri telah menyerahkan zakat perniagaan SEDC kepada Tabung Baitul Mal Sarawak dan juga menyampaikan duit raya kepada anak-anak yatim negeri Sarawak Peryatim. Sebelum kita berehat, mari kita mendengar ucapan daripada YB Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dan bagi pihak keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri serta mohon maaf zahir dan batin. Oleh kerana saya adalah seorang insan biasa, di dalam menjalankan tugas-tugas saya mungkin tersalah, tersilap. Ya, merupakan kita ini insan biasa. Bersempena dengan kesempatan ini saya ingin memaklumkan bahawa prestasi SEDC kian bertambah baik. Terima kasih kepada semua dan juga kita telah mendapat keuntungan. Dari itu apabila ada keuntungan, maka bolehlah kita membayarkan insentif atau bonus pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang lepas dan tahun-tahun yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga SEDC yang telah menyumbang tenaga, buah fikiran dan usaha. Kita harus dan seterusnya berkhidmat dengan cemerlang supaya prestasi ini kita ulangkan setiap tahun. Dan kepada mereka yang balik kampung, berhati-hati di jalan raya, oleh kerana semakin ramai orang yang menggunakan kenderaan berulang alik di jalan raya kita. Jadi pandulah dengan cermat. Jadi akhir kata, saya ingin juga menjemput saudara dan saudari sekalian untuk datang ke rumah bersama-sama meraihkan Hari Raya dengan saya dan keluarga pada hari pertama di antara jam 11 dan jam 5. Diharap dapat bersua di dalam suasana yang gembira, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Selamat bersua kembali. Sekali lagi, Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri Sarawak dan Yang Berbahagia Puan Sri telah menjemput untuk hadir ke majlis solat berjemaah Isyak dan Tarawih pada hari Ahad 4 Ogos 2013 jam 7.30 malam bertempat di kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di Demak Jaya, Jalan Bakor, Kuching. Yang Amat Berhormat Pehin Sri dan Yang Berbahagia Puan Sri menjemput YB Datuk, Pengerusi dan Datin serta 100 orang kaki tangan SEDC ke kediaman YB Datuk Pengerusi dan Datin di Jalan Semariang, Petrajaya, sempena rumah terbuka untuk Hari Raya 2013 pada Hari Raya pertama pada jam 11 pagi hingga 6 petang. Semua warga SEDC dijemput hadir.
pemberitahuan pertukaran pengarah unit pengurusan sumber manusia daripada Jambatan Ketua Menteri. Adalah dimaklumkan bahawa Encik Bakri Zaini akan bertukar ke unit pemantauan dan pelaksanaan negeri mulai 1 Ogos 2013 dan akan diganti oleh Dr. Razali Abun. Pemberitahuan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Sarawak adalah dimaklumkan bahawa Encik Salehuddin bin Muhammad Saleh telah memulakan tugas sebagai pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Sarawak mulai 8 Julai 2013. Adalah dimaklumkan bahawa Tuan Haji Jamaluddin Muhammad Yusof, Pengarah Entrepreneur Development Division EDD, akan bercuti untuk Hari Raya bermula pada 5 Ogos hingga 16 Ogos 2013. Sepanjang beliau bercuti, segala perkara yang berkaitan dengan EDD sila rujuk kepada Encik Frederick Robert Tangga. Puan Hajah Siti Hajah Abang Mon, Pengarah Property Division dan Engineering and Project Management Division juga akan bercuti untuk Hari Raya bermula pada 5 Ogos hingga 16 Ogos 2013. Sepanjang beliau bercuti, segala perkara yang berkaitan sila rujuk kepada Encik Nelson Raun Kebing untuk Property Division dan Puan Mariana Suzy Andok untuk Engineering dan Project Management Division. Cik Siti Norazlina binti Dola Ahmad Yusof selaku Pemangku Pengarah Information and Communication Technology Division ICT pula akan bercuti untuk Hari Raya bermula pada 1 Ogos hingga 14 Ogos 2013. Segala perkara yang berkaitan dengan ICT sila merujuk kepada Encik Nicholas Jeffrey. Ucapan selamat hari jadi. Ucapan selamat hari jadi kita hari ini ditujukan kepada Puan Senun Ana Anji. Puan Senun ialah penolong pegawai takbir grade N32 di Planning and Monitoring Division dan mulai bertugas di SADC pada 5 November 1990. Kepada Puan Senun, kita berharap semoga beliau panjang umur dan sentiasa sihat sejahtera. Kita telah sampai ke penghujung berita info teli kita untuk hari ini. Kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Bagi warga SADC yang akan bercuti, berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Saya akhiri dengan ucapan Selamat Hari Raya diucapkan kepada warga SADC yang beragama Islam, salam mesra dan salam satu Malaysia. Hadis bersin. Adik-adik nak tahu tak? Bersin merupakan salah satu sistem pertahanan badan. Antara kebaikan bersin ialah ia dapat membuang bakteria dan kuman daripada badan. Selain itu, bersin juga dapat membersihkan sistem pernafasan kita. Udara kotor juga dapat disingkirkan daripada dalam badan. Dengan ini, bersin dapat menyihatkan tubuh badan kita dan ia adalah nikmat daripada Allah. Kita perlulah bersyukur atas nikmat bersin ini. Mari kita dengar kisah berkenaan bersin dan juga doa ketika bersin. Salim bin Ubaid berkata, pada suatu hari, dia bersama-sama Rasulullah sedang bermusafir dalam satu perjalanan yang jauh. Tiba-tiba, mereka terdengar seorang lelaki bersin. Baginda SAW mendoakannya dengan bersabda, "Selamat sejahtera ke atas kamu." Lelaki tersebut menjawab,
Selamat sejahtera juga kepada kamu dan ibumu. Kemudian baginda SAW bersabda seperti hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang daripada kamu bersin, maka ucaplah Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dan saudara atau sahabatnya yang mendengar ucapan tersebut, maka doakanlah Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Sekiranya orang yang bersin mendengar doa kepadanya Yarhamukallah, maka ucaplah Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kan ku curi hatimu, menyamun senyummu, kan ku culik cintamu, wow, wow, macam gulai ikan lirikmu. Kau dan perasaanku sukamu, dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu, dari darjah satu, aku suka kamu.